Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua. Kembali lagi dalam kita menyambut Hari Raya. Alhamdulillah hari ini 10 Syawal 1443 Hijrah. Jadi selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami IJN ucapkan kepada semua. Minta maaf, hari ini Hak Chat kita terlambat sedikit. Mungkin ada sedikit kesilapan. Maklumlah, selepas Hari Raya kita akan menambah baik lagi siaran kita untuk anda semua dari segi kualiti sound, dari segi kualiti gambar dan sebagainya. Ini adalah untuk anda semua. Jadi hari ini kita sambung lagi Hak Chat kita untuk anda semua, dan hari ini topiknya bulan 5 ini kita akan memberi fokus kepada jururawat, kerana besok 11 Mei 2022, setiap tahun 11 Mei akan merupakan hari jururawat sedunia, yang mana satu dunia akan meraihkan dan juga mengangkat profession jururawat. Jadi justru dengan itu kami di IJN akan membawakan perbincangan mengenai jururawat, dan saya sangat berbesar hati bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Melvinda Kaur, Nurse Manager Cardiology and Cardiothoracic Ward. Jadi hari ini kita akan bercakap nurses the backbone of the healthcare. Jadi hari ini salam sejahtera saya ucapkan kepada Melvinda. Jadi mungkin Melvinda sudah berapa lama berada dalam industri dan bergelar sebagai seorang jururawat? Okey, di dalam kerjaya ini 3 tahun saya telah menjadi pelajar jururawat dan selama bekerja di IJN sudah total 18 tahun dalam kerjaya jururawat ini. 18 tahun. Muka masih muda, awet muda. InsyaAllah lah nanti saya pun akan jadi awet muda macam Melvinda. Jadi macam mana Melvinda ni berminat, mula timbulnya minat untuk menjadi seorang jururawat ni? Secara ikhlasnya, saya tak pernah terfikir saya akan jadi seorang jururawat. Sejak kecil lagi saya takut nak pergi ke hospital, takut tengok darah, takut ada orang meninggal, ataupun bau ubat dekat hospital kan. So after saya completed Form 6, ada seorang kawan ni dia suggest saya masuk kerja sebagai jururawat dekat IJN, dan dia beritahu saya pasal benefit di IJN, faedah-faedahnya dan semua total akan dibiayai. Jadi tanpa berfikir panjang saya pun join sebab IJN kan. So after that, selepas saya menjadi seorang jururawat, kerjaya ni telah membuat saya memandang seorang jururawat daripada hidup saya dari perspektif yang berlainan. So lepas tu baru saya berminat. Apa yang lain tu? Yang kita faham, kalau orang biasa faham tentang jururawat ini, mungkin kalau macam saya, kalau pergi klinik ataupun pergi ke hospital, saya tengok jururawat tu akan menjadi caretaker kepada pesakit pasien, make sure pesakit dan juga pasien akan ambil ubat pada waktu tertentu. Apa lagi yang berbezanya jururawat ni? Berbezanya apa yang membuatkan kita pandang hidup ni daripada perspektif yang berlainan is because bila kita tengok orang sakit, orang lagi susah daripada kita, terutamanya yang tak ada peluang untuk sembuh. So daripada situ kita tengok kesusahan orang lain dan kita lebih menghargai apa yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Okey, perspektif itulah sebenarnya yang kita nak cungkil lagi sepanjang 30 minit sesi kita pada hari ini. Jadi berbalik kepada latar belakang Melvinda sendiri sebelum menjadi seorang jururawat, apakah sebenarnya kriteria ataupun syarat untuk seseorang itu? Kalau mungkin ada penonton kita yang berminat untuk menjadi jururawat, dari segi kelayakan akademiknya bagaimana sampailah masuk ke kolej jururawat, sampailah bekerja. Okey, sekarang kelayakan dia berbeza dengan kelayakan yang dulu saya masuk di IJN. 15 years ago, saya hanya memerlukan SPM sahaja. So 4 to 6 credits, and pada waktu tu sains dengan art stream dua-dua layak masuk. So my time I was only art stream and I managed to go into the jururawat 3 tahun masuk diploma, and then successfully came to IJN. Grad and terus masuk IJN. Yes. Department, jabatan pertama di IJN apa? Jabatan pertama saya di IJN ialah CCU, Critical Care Area. Saya telah berkhidmat selama 6 to 7 years dekat sana. Kemudian Critical Care juga, HDUCD. And then 3 tahun lepas saya telah pergi ke Ward A2 Zone 1, Jabatan Kardiologi dan Kardiothoracic. Okey, apa beza menjadi jururawat di setiap jabatan berbeza sepanjang 15 tahun? Okey, semasa saya di CCU, di situ saya menjaga pesakit yang intubated, yang tidak dapat bergerak. Jadi pada waktu tu kita akan jaga one to one. So patient itu intubated, so kita akan menyuap patient, spongingkan dia, buat segalanya untuk dia. So di CCU for me dia much more knowledgeable, skillful. And
And then sekarang di A2 Zone 1 pula, it's more to, bagi saya dia lebih mencabar. Sebab di sini bukan sahaja saya menjaga pesakit, tetapi juga kebajikan staff-staff yang bekerja di bawah saya. So over here I have 1 mentor, 2 senior staff nurse, 20 staff nurses, 3 hospital aide and 1 clerk working together with me. So saya akan mendengar feedback daripada patient, saya akan mendengar suggestions daripada doktor, caregiver dan staff yang bekerja dengan saya. So it's not easy, I will say. Kita nak buat roster dan memuaskan hati semua staff yang bekerja dengan kita. Okey, itu dah sampai satu tahap, tahap manager lah, tahap menjadi ketua kepada nurse-nurse. Okey, secara asasnya lah tugas jururawat ini bagaimana sebenarnya? Kita faham ia berbeza dengan doktor, tapi perbezaan itu apa sebenarnya? Okey, doktor bila dia datang dia akan memberi arahan kepada nurses apa yang perlu dibuat kepada seorang pesakit itu. Jadi tugas waktu doktor dengan pesakit itu sangat terhad, bukan seperti nurses meluangkan masa dengan pesakit. Jadi bila doktor dah bagi arahan, dah tulis, dah balik, so di situ mulanya tugas seorang jururawat. Dia akan ada bersama pesakit. Bila pesakit tu sakit, she will help him, approach him. Kalau dia sedih pun kita kena tolong dia mengawal emosi. And then overall kita ada bersama pesakit tu sampailah shift kita habis atau dan jururawat lain akan mengambil alih sampailah pesakit tu dah sembuh dan balik ke rumah. So pesakit tu sebenarnya menghabiskan lebih banyak masa dengan jururawat. Kalau diperlukan pertolongan, kalau nak apa-apa dia tekan call bell, yang attend dia pun jururawat. So we are the one who attend to them first. And then kita akan escalate matter tu dekat doktor. Macam tu. Okey, cuma apabila kita melihat jururawat, mungkin ada pengalaman setengah kita tak pernah sampai ke hospital, alhamdulillah lah sebab sihat kan. Mungkin ada yang pernah menjaga ibu bapa atau mungkin ada pengalaman sendiri yang pernah dijaga oleh jururawat. Anda boleh letakkan pengalaman anda ataupun apa sahaja soalan di ruangan komen tu, nanti saya akan bacakan, dan juga mungkin pendapat anda itu mungkin saya boleh kongsikan dengan Melvinda, dan juga kalau ada apa-apa soalan, Melvinda boleh menjawab persoalan anda. Okey, secara asasnya apa yang saya nampak adalah jururawat ini merupakan seorang yang sangat kuat dari segi psikologinya. Dalam masa yang sama dia tidak perlu terlampau attach dengan pesakit. Jadi macam mana untuk membezakan dari segi personal? Bila terlampau attach ni payah juga kan? Attach ni maksudnya orang tu terlampau sayang dekat jururawat, tapi jururawat tak boleh macam tu. Kan? Bagaimana tu? Okey. Jururawat dia memang akan ada attachment dengan patient. Attachment seperti mana? Bila kita menjaga pesakit tu, kita tak boleh tunjuk simpati, kita menunjukkan empathy. Example, bila kita menghadapi, kita nampak ada kematian di situ. So kita sebagai dalam kerjaya ni, kita kena, walaupun kita sebab, kita kena tahan emosi kita dan bersikap profesional. Sebab bila kita pun sedih sekali dengan mereka, then we are not helping them. Begitu. Jadi kita kena menunjukkan kita we are close to the patient, we care for them, but kita tak boleh terus sama emosi dengan mereka. Kita sebagai jururawat perlu mengawal emosi dan act professionalism with them. Itulah sebenarnya yang saya nak korek daripada awal. Tadi saya kata nak cari perbezaan antara jururawat mungkin dengan doktor dan sebagainya, sebab sebelum ini banyak perbincangan kita membawa doktor, dietitian yang lebih banyak konsepnya untuk merawat, tetapi jururawat ni adalah konsepnya untuk menjaga sebenarnya. Ya, menjaga dengan penuh kasih sayang, mengawal emosi kita, and then baru kita boleh menjaga pesakit kita. Cuma jururawat ni apabila nak menjaga ni, perangai manusia ni berbeza-beza. Lagi-lagilah kalau seseorang itu sakit, ada yang meragam, kalau ada keluarga yang menjaganya, lain ceritanya. Ceritanya kalau pesakit itu seorang pun lainlah ceritanya. Jadi macam mana untuk memenuhi kehendak dan juga ragam dan juga perangai setiap pesakit yang ada dalam ward pada suatu ketika itu? Okey, pesakit yang mempunyai pelbagai ragam dan perangai ni ataupun lebih dikenali sebagai difficult patient. So di sini kita akan memainkan skill kita sebagai seorang jururawat. Tidak dinafikan, most of our jururawat ada skills untuk bercakap dengan lemah lembut, pujuk patient. Jadi
apabila kita ada difficult patient, just share my experience. Saya pernah ada seorang pesakit ni di mana dia minta semua nurses cabut kasut dia luar daripada bilik tu sebelum masuk bilik dia. Jadi kita orang nurses, we have to follow him. Dan because that's what he wants. So seperti yang kita bincang sekarang ni, pesakit ada pelbagai ragam. Jadi this is one of his criteria. Kalau kita masuk bersama dengan kasut, dia marah. So kita ikut cakap dia, and then pesakit yang sama ni dia akan tekan call bell lebih kurang setiap 30 minit dan bertanya soalan yang sama. So we call this a difficult patient. So bila dia buat macam tu, kita proudly, I'm saying, me and my team, we managed to take care of him on the last day, and until he discharged, we managed to maintain our professionalism tanpa memarahi dia, dan dia pun dah balik sembuh dan discharge. So this is actually a teamwork yang nurses buat. Kita tak marah dia balik, kita tak persoalkan dia balik. Kita ada juga persoalkan, tapi we obey them. And then kalau pesakit yang banyak ragam dengan perangai ni, kita IJN pun ada hantar kita di CFC courses. So customer focus culture ni ialah untuk dia mengajar kita cara untuk bercakap dengan pesakit, how to handle difficult patient, and from there we learn how to play this soft skill with them. Okey, kalau yang suka marah-marah ni pula? Yang suka marah-marah ni, like I said, we need to have a lot of patience in ourselves. Kesabaran tu sangat penting. So bila nurses bercakap balik dengan mereka, kita tak boleh ikut sama sekali, tak boleh marah mereka sekali. So kita dengar dulu dia cakap apa yang dia nak cuba sampaikan, apa masalah dia. So that's where you put your skills in, your communication skill. So sometimes bila nurses tu bercakap dengan lemah lembut balik, dia calm down. Nah, dia okay, dia calm down. So unless we cannot escalate the issue, we will inform the doctor, and then the doctor will come in. Maksudnya setiap jururawat dia kena melalui satu kursus CFC tadi, Customer betul. Focus Culture. Jadi adakah kos itu ada sewaktu dalam nursing school ataupun waktu sedang bekerja sebagai seorang jururawat kena ambil kos tu? Alright. Kita ada diajar semasa kita menjadi pelatih jururawat cara-cara untuk bercakap dengan pesakit, communication with them. But this program is special given by IJN. After few months, in 1 year we will have a few courses like this where we will send all the nurses untuk belajar cara kita smile, greet the patient, communicate with them, how to handle this difficult patient. So daripada sana kita dapat guidance, we get idea how to handle this kind of patient. Okey, ia merupakan satu kejayaan yang sangat memerlukan kesabaran yang tinggi lah. Kalau pesakit, ada juga pesakit ini dia degil untuk makan ubat pula, bagaimana? Ada juga. Jadi pesakit macam ni usually mereka yang dah tua, dah nyanyuk, merajuk sebab nak balik. So again, our communication skills must come in. So kita akan pujuk mereka sampai mereka makan. Biasanya mereka akan termakan pujukan kita lah tu. So kita bagi tahu makcik, makanlah ubat, nanti kita akan video call dengan anak. So then they will eat. Somehow we will manage to pujuk them lah. And then kalau ada juga yang difficult patient yang masih lagi tak nak mendengar cakap, baru kita akan call doktor, and then he will guide us, let us know what to do next. Ya, maksudnya itulah skill ataupun kemahiran halus, soft skill lah, kemahiran lembut yang perlu dipelajari oleh nurse. Kalau tengok Melvinda bercakap pun senyum je, mungkin itulah cara Melvinda bercakap dengan pesakit. Sebab itulah lebih mungkin menjadi jururawat kesayangan lah kot dekat IJN di ward. Ada juga. Itulah dia. Okey, sekarang itu kalau kita bercakap dari segi dan juga kita berbincang dari segi aspek psikologi, komunikasi, kemahiran berkomunikasi bersama dengan bersama dengan pesakit dan sebagainya. Cuma ada juga pesakit ini dari segi fizikalnya nak suruh tukar lampin, lepas tu terkencing ataupun mungkin terberak, maafkan saya, di atas katil pula, bagaimana? Kalau kan mungkin tak, pengalaman saya pernah menjaga ibu saya di hospital kerajaan, ya jururawat takkan tukar, anak kena tukar, penjaga kena tukar. Okey, kalau di IJN macam mana? Terutamanya pesakit yang tidak ada penjaga. Okey,
Kepada pesakit yang tidak ada penjaga, jururawat memang kita yang akan menjaga pesakit itu. So every day kita ada assignment siapa nurses yang bertanggungjawab untuk tukar. Contohnya sebagai runner, sebagai observation nurse. So biasanya kerja begini kita akan ada teamwork untuk tukarkan lampin pesakit. So apabila pesakit panggil kita, okey, makcik nak tukar lampin. So walaupun nurses kita ni some of us bersaiz kecil kan, tapi don't worry, we can manage even big size patients. Kita tahu posisi dan cara untuk baringkan dia, tukar lampin dia, and then the other side another nurse will hold, and then kita akan lap and then turn him back. So pasang lampin yang baru. At the same time we will communicate with the patient, talk to them. Masa tukar lampin tu kita juga akan tengok ada bed sore tak, redness. Semua tu kita assess semasa bercakap dengan pesakit. So waktu itu juga, maksudnya perkara itu boleh dilakukan walaupun nurse kecil je, Elvina ni. Kalau compare dengan saya ni mungkin dekat bahu saya lah kan. Memang boleh dilakukan. Memang dalam course dekat nursing school itu semua diajar. Yes, diajar. Kenapa pentingnya untuk betul-betul ketika menukar lampin atau yang melibatkan aktiviti fizikal itu perlu pentingnya untuk menjaga posisi dan juga kedudukan badan? Oh, posisi sangat penting sebab this career is going to be forever for us pada yang memilih nak jadi jururawat sepanjang hidup. Tapi we are prone to get back pain, apa-apa kesakitan kalau kita tak follow our position. Even nak buat katil pun ada posisinya. So kita kena bend our knees and then masukkan kain bedsheet tu. Kalau tukar lampin pun kita kena, bila kita bend our knees then we should bend down macam tu. Semuanya diajar semasa kita buat 3 tahun diploma dalam kejururawatan. Okey, itu dia antara gambaran yang anda boleh dapat. Mungkin anda berminat untuk ataupun ada anak-anak anda berminat untuk menjadi jururawat, tidak ada masalah, mungkin boleh pergi. Sekarang banyak kan nursing school. Yes. Cuma career path itu di kerajaan ataupun di swasta itu mungkin anda kemudian dah, yang penting habiskan dulu course tersebut. Ya, kalau anda ada apa-apa soalan, sekali lagi saya mohon kalau anda nak letakkan apa-apa soalan dan juga pendapat di ruangan komen, nanti saya akan bacakan. Ada juga yang mengatakan bahawa jururawat di IJN ini terbaik semua. Tahniah kepada tim Melwinda. Thank you so much. Okey, sepanjang 15 tahun menjadi jururawat satu-satunya tempat di IJN ini, apakah cabaran yang paling Melwinda ingat sampai sekarang? Cabaran yang susah ya? Ya, yang susah dulu. Okay. Kita pergi. Alright. Bagi saya cabaran ialah menghadapi kematian. Saya rasa walaupun dah 15 tahun kerja di IJN, sampai sekarang saya masih lemah apabila menghadapi kematian. Sebab it's not easy, you know. Bila kita dah jaga pesakit tu, kita dah kawan dengan dia, kita dah suap dia makan, lepas tu kita dah borak dengan dia, kenal family dia, and then suddenly pesakit tu pass away. So you feel so sad, disappointed, sebab dah meninggal kan, dah mati, and then kita nak tengok dia punya anak, isteri menangis di situ. So kita sebagai nurses, kita tak boleh nak menangis sekali. So bila kita look at then we have to maintain our professionalism walaupun dalam hati tu dah sangat sedih. So I think that's my biggest challenge until today. Okey, menyaksikan kehilangan nyawa seseorang itu mungkin semua orang, tetapi yang sudah berpengalaman 15 tahun pun masih lagi merasakan itu merupakan satu cabaran. Kalau boleh tak naklah selepas ini. Tak nak. Cuba apa beza antara menjaga pesakit yang dewasa dengan kanak-kanak? Ada pengalaman menjaga pesakit kanak-kanak di ward pediatrik? Oh, saya tak pernah ada pengalaman menjaga di ward pediatrik, semuanya dewasa. Semuanya dewasa. Mungkin sedikit berbeza, nanti mungkin minggu-minggu akan datang nanti kita akan dapatkan nurse pula yang menjaga di ward pediatrik. Jadi kita nak dapatkan view dan juga pengalaman mereka menjaga kanak-kanak mungkin seawal baru lahir. Yang sangat fragile sampailah melihat mereka keluar daripada wad dan akhirnya membesar. Kita dah tengok pengalaman dan cabaran itu sampai sekarang. Kalau boleh tak nak tengoklah yang meninggal kan. Pengalaman paling manis sepanjang 15 tahun. Manis? Ada banyak. But then antara yang paling manis masa saya kerja di CCU, ada seorang pesakit ni, dia sangat rapat dengan semua nurses sebab dia dah long staying patient dekat situ. Jadi apabila dia kawan dengan semua orang dekat situ. So suddenly one day dia dah collapse. So bila dia collapse, dia intubated. Saya adalah antara nurse yang
buat resuscitation untuk dia. So we all, the nurses, were so sad because he was one of the closest patient to us. And then within that week, pesakit tu recovery, dia dah sembuh dengan begitu cepatnya dan dalam masa 2 minggu dia di-discharge balik rumah. Jadi kita orang semua ingat dia takkan survive, dia tapi I rasa dia emotional, he's so motivated to come out and then dia survive. Bila hari dia nak balik tu, dia look at us, dia smile, he was laughing and then he say thank you so much. Itu adalah satu kepuasan peribadi yang saya dapat. It's one of my sweetest memory. Melihat pesakit daripada sakit sampailah dia sembuh dan balik rumah. And then bila pesakit-pesakit seperti ni dia balik rumah kan, bila dia balik tu dia bagi kita banyak blessings. Thank you so much. You girls are great. I love you all so much. You are angels. Macam-macam. So it's a very sweet memory. Ya. Dengar pun terinspirasi daripada apa yang diceritakan oleh Melvinda. Okey, kita ada soalan, mungkin ini kita dah cerita daripada awal, tidak mengapa, daripada Humsera Singh, what are the qualification untuk jadi nurse? Okay, for the current qualification untuk become nurse, I think we can contact straight to IGN to get to know what you need to prepare. Because when I became a nurse, that was 15 years ago. Qualifications were lighter and easier during that time. Now, nursing is much more challenging. So we require more documents that they might need, which I wouldn't want to say 100% which one. So I think we can contact IGN to get more details on it. Itu betul. Maksudnya kalau anda ingin apa-apa maklumat saja di IGN, mungkin ada. IGN pun ada college tersendiri. Untuk anda nak sambung belajar di sini pun ada. Jadi kalau nak dapatkan apa sahaja maklumat, nanti saya akan berikan laman sesawang dan juga nombor telefon yang anda perlu hubungi. Okey, sebelum kita berikan maklumat kepada penonton, sekarang isu di hospital ni ada isu bully lah. Okey, MO, HO semua sekali tu. Kalau di peringkat jururawat, macam mana Melvinda treat your junior nurse? How I treat my junior nurse? Okay, it has to be, of course, with a big smile. Definitely, it has to be equally, I will say. Walaupun junior, tapi mereka nak di-treat equally as the seniors. But you have to understand, our juniors most of them are Gen Y. So, the way they want to be treated is like an adult. Okay, especially now we also have male and female nurses coming to this industry. At the early age of your career, only female? Only female. Saya tak ingat kalau ada male nurses time 15 years ago. But now it's common to see male nurses stepping into nursing, which is a good thing. Tapi bila kita bercakap dengan staff yang male dengan female ni, cara dia pun berlainan walaupun mereka junior. So males like to be treated with more care. They don't want anyone to scold them or to be rude with them. And same goes to the junior female nurses. All of them want to be treated with respect. Jadi kalau ada apa-apa feedback pasal mereka daripada pesakit ataupun doktor, I will call them personally into my room. And then I will ask them first before straight away I scold them or say anything to them. So it's important for me to know their side of story first. So begitulah junior sekarang dia nak di-treated daripada dia manager. So they want to be treated fairly. Maksudnya as a manager we should stand into their shoes, right? Yes. Especially for those who live in Gen Y. I'm not a Gen Y, I think. Same. we are at the same age, okay? Okay, so how you can see the difference between the male and female nurses, and especially in terms of their job, how they deliver the job? They both equally perform good. Setiap nurse, dia bukan sahaja pasal male dengan female, tapi semua orang ada advantages dalam diri mereka. So example, my male nurses, they are more confident. It's nice to see mereka lebih confident dan bukan jenis yang malu jadi jururawat. No, they are not like that. It's totally different. Saya bagi apa-apa task kepada mereka, semua boleh buat. Everything is well done. And then same goes to the female nurses also.
In case maybe the patient is too heavy, then they will ask the favor from the male nurses. I can see the teamwork over there. So bila saya buat roster pun, saya akan cuba letak satu male nurse every shift so that the teamwork can be done equally. Equally and also balance lah. Kalau ada apa-apa yang memerlukan tenaga lelaki, lebih mudah. Betul. Especially when it involve in physical tasks, right? Physical tasks. But now I will see the female nurses are not really dependent on the male nurses. Hidup jururawat wanita. Ya, so, walaupun kita seperti yang saya cakap, walaupun kita berbadan kecil, tapi kita tahu nak handle. Contoh nak tukar posisi patient tu, pakai posisi yang betul, so kita boleh handle heavy patients also. Okey, itu dia antara beberapa orang kata pengalaman Melvinda dalam industri ini. Okey, kalau anda nak jadi nurse ataupun nak masuk college di bawah IJN, banyak sebenarnya yang IJN sediakan. Bukan sahaja datang kat sini untuk merawat penyakit anda, khususnya sakit jantung. Kalau anda nak belajar di sini, anda boleh ke www.ijncollege.edu.my. Saya ulang sekali lagi IJN ada college, anda nak belajar di sini boleh. Anda boleh lawati www.ijncollege.edu.my atau anda boleh hubungi nombor telefon 0326006262. Saya ulang sekali lagi 0326006262 dan anda boleh belajar kos nurse di sini dengan nama kosnya adalah Advanced Diploma in Cardiac Nursing. Kalau nama kos ni Advanced Diploma in Cardiac Nursing memang spesifik jururawat dalam bidang kardiak? Yes, correct. Dalam bidang kardiak sahaja. Dalam bidang kardiak. Yeah, dia berbeza. Maksudnya masa Melvinda belajar dulu general. Dia general sebab dia 3 tahun diploma and then ada juga yang untuk bidan. So now nursing is more advanced. We have more options. So I think specific option. Itu ialah contoh seperti bila kita buat post basic. So kita boleh pilih bidang apa yang kita minat. So example like I took my post basic in critical coronary care because I want to concentrate more in cardiology, cardiothoracic. So pada yang mungkin ada nephrology, ophthalmologist, semua tu ada post basic dia masing-masing. Okey, katakanlah seseorang itu bila dah masuk bidang jururawat macam Melvinda sendiri dan teringin untuk further the career. Okey, ke mana path dia? Further the career. Okey, semasa contoh seperti saya semasa saya ada di IJN sekarang ni, satu-satunya tempat saya kerja. Tapi semasa saya berada di sini, saya telah mengambil post basic seperti yang saya cakap tadi, saya ambil mentorship course and then degree Bachelor of Arts in International Medical University. At the same time, IJN send me renal course. Saya belajar di HKL dan saya juga telah mengambil CPR instructor course. So banyak IJN has to offer so much. So once you are here, I think there's no problem. Options dah ada depan mata. Jadi bila kita nak pergi, when we feel like going, we can always approach our manager ataupun bila ada opening, manager kita sendiri akan approach and let us know. Maksudnya career ataupun kerjaya sebagai jururawat itu tidak terhenti sebagai jururawat semata-mata, tetapi lebih daripada itu kerana banyak lagi kos-kos yang akan ditawarkan untuk memantapkan diri anda sebagai seorang jururawat profesional. Katakanlah untuk sambung menjadi seorang doktor, boleh tak daripada path jururawat? Atau memang tidak boleh? Boleh, dia kena ambil masters and PhD. After that, they can proceed with the doctor. Tapi tidak pernah terlambat lah. Maksudnya possible, you can do it. It's possible. It's possible, you can do it. Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Melvinda. 30 minit, banyak sebenarnya saya belajar daripada Melvinda. Terutamanya, cara kita bercakap. Cara dia bercakap dengan saya senyum je, membuatkan saya rasa macam tenang je dengan dia. Begitulah juga pesakit 15 tahun bersama dengan dia. Okay, Melvinda, kata-kata akhir daripada Melvinda. Pada adik-adik yang berminat untuk jadi jururawat, that's very good. I support you sebab kerjaya ini bukan sahaja murni tapi dia akan memberi kita pandang pada kehidupan kita daripada cara yang berlainan. Bila kita jaga pesakit yang tak ada tangan, kaki, buta, kanser ataupun yang tiada harapan untuk sembuh, di situlah kita akan belajar kesusahan kehidupan orang lain dan menghargai betapa preciousnya hidup kita. Itulah sebenarnya. Okay. And finally, I would like to say
Happy Nurses Day, and thank you untuk kepada kawan-kawan saya semua jururawat di luar sana. Jangan lupa kita semua digelar malaikat dan hero di pandangan mata semua. Setiap kali keluar hospital mesti orang cakap you are the angels yang menjaga kami semua kalau pesakit-pesakit. Selamat Hari Jururawat kepada Melvinda dan juga tim Melvinda sekali di IJN. Thank you so much. Dan juga terima kasih kepada anda yang menonton 30 minit. InsyaAllah minggu depan kami bawakan lagi jururawat lain untuk berkongsi pengalaman kepada kita semua. Pengalaman yang manis untuk kita kongsikan bahawa jururawat ini merupakan satu kejayaan cukup hebat di mata kita semua. Mungkin semua pernah merasa sendiri daripada kecil pun kalau berlahir kat hospital, jururawatlah yang akan bersama dengan kita. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan.